Assalamualaikum warahmatullahi dan selamat datang kepada sahabat-sahabat. Saya Muhammad Rafif Zakwan bin Muhammad Rawi selaku Exco Al-Murabbi bagi PPMA pada tahun ini. Jadi mungkin ada yang tertanya-tanya, apa sebenarnya video yang kami bawa hari ini? Jadi hari ini adalah podcast yang dinamakan Raise Your Standard, yang merupakan yang dibawakan khas oleh PPMA bersama kerjasama Al-Murabbi. InsyaAllah kami akan bawakan input-input yang menarik dalam podcast ini. Jadi pada podcast kali ini kami bawakan khas anda, bersama kami adalah Presiden Saudara Nasir. Apa khabar saudara? Alhamdulillah sihat. Rafi, apa? Alhamdulillah sihat. Jadi ini adalah podcast pertama kita. Jadi apa betul. pendapat saudara? Yang pertamanya bagi saya lah, maaf kalau saya terkeluar cakap Kedah tu. Tak apa. Saat kita dua orang saat depa, jadi itu standard lah. Jadi pertamanya bagi saya, kita berjaya lah Rafi. Sebab Murabbi berjaya kita tampilkan medium untuk kita sampaikan dakwah kita, untuk kita sampaikan mesej-mesej kita dalam poster, kita sampaikan dalam video. Betul. Jadi kita tengok, kita cuba bawa pembaharuan, kita buat podcast sembang santai. Jadi satu pembaharuan yang baik bagi saya. Dan podcast ini sebenarnya adalah rancangan yang juga dibawa oleh orang-orang bawah ataupun ahli-ahli sendiri nak sangat podcast ni dan sebagainya. Jadi untuk tema kita hari ni, kita akan bawa bab bi'ah solehah. Bi'ah solehah. Jadi Nasir, sebagai presiden, saya nak tanya, Ya. apa kaitan sebenarnya persatuan ni dalam menjaga bi'ah solehah? Soalan yang baik. Sebelum kita lajak ke dalam, sebelum kita memahami persoalan yang cuba ditimbulkan, pertama kali kita kena tahu dulu apa tu bi'ah solehah. Mungkin secara literally ataupun secara harfiah kita akan kata terjemahkan persekitaran yang baik. Kemudian mungkin kita akan kata good circle lah, ataupun kita tengok pembawaan 2-3 hari ni saya tengok ramai hashtag good circle. Betul. Jadi good circle tu adalah bi'ah solehah lah sebenarnya. Cuma ada beza antara good circle yang cuba disampaikan ataupun yang cuba dibawa oleh mungkin orang putih dan sebagainya dengan kita. Sebab kita bukan sahaja menjaga hubungan antara manusia, kita juga cuba sedaya upaya menjaga hubungan Allah Ta'ala, di mana hablum minallah dan juga hablum minan nas. Dan kita kena tahu, bila kita buat bi'ah solehah ni, kita cuba sedaya upaya juga untuk apa yang Allah Ta'ala suruh, apa yang Allah Ta'ala larang, kita sampaikan untuk sama manusia. Jadi atas kapasiti itulah Rafif, kita bersatuan, kita cuba untuk laksanakan benda yang Allah Ta'ala perintahkan, untuk laksanakan apa yang Allah Ta'ala larang. Jadi kita cuba sampaikan mesej-mesej ni kepada semua orang. Dan sebab tu kalau kita tengok lah, kita di Murabbi, kita di PPMA kita ada Murabbi. Kemudian kita mantikah lain pun dia ada dia punya unit dia yang menjaga bi'ah solehah. Dan setiap sesi, beralih sesi, contoh sesi lepas MPM ataupun PPMA beralih ke sesi baru, setiap sesi akan sembang pasal bi'ah solehah ni. Betul. Jadi bila kita sebut setiap sesi menjaga bi'ah solehah ni, malah sesi sekarang pun saya sendiri PPMA kita cuba bawa satu tema madrasah bi'ah solehah. Dan dah rasmi dah pun. Bulan puasa pun ni. Bulan puasa baru ni kita dah rasmi dah. Jadi kemudian MPM pula kita buat gelombang bi'ah solehah. Jadi persatuan cuba sedaya upaya lah untuk update dan sebagainya berkaitan dengan bi'ah solehah ni. Macam tu. Faham? Okey, tapi bila sebut pasal bi'ah solehah ni Nasir, Ya. bi'ah solehah ni umum sebenarnya, subjektif. Betul. Kebaikan tu banyak. Betul. Jadi apa piawaian ataupun kayu ukur persatuan ni untuk menjaga bi'ah solehah tu, khususnya di Aman lah? Betul. Mana? Kita macam ni, sebab kita contohlah, kita melihat seorang, kita kata kawan. Kemudian macam mana kita nak ukur kawan ni baik ataupun sebaliknya? Sebab kebaikan luas dan sebaliknya pun luas. Betul. Jadi kita cuba sedaya upaya untuk kita letakkan elemen-elemen macam mana kita nak ukur bi'ah solehah ni. Dan untuk pengetahuan semualah, ahli PPMA dan juga ahli MPM, kita letakkan secara bersama MPM dan juga diaplikasikan di setiap PZ. Elemen untuk kita ukur bi'ah solehah ada 5 perkara utama lah, 5 taraf utama. Yang pertamanya berkaitan dengan mungkin solat jemaah, yang pertama. Yang kedua berkaitan dengan pemudaan ilmu. Yang ketiga berkaitan dengan sifar riak dan juga penjagaan masa. Kemudian yang keempat berkaitan dengan ikhtilat.
Dan yang Ikhtilat terakhir, macam pergaulan lah. ya, pergaulan dan sebagainya. Dan yang terakhir, yang kelima, Pemberian ilmu. ya, pemberian ilmu. Jadi berkaitan dengan 5 teras ini adalah 5 perkara utama lah yang kita lihat. Dan kita kemas kini pun sebenarnya. Macam PPMA kita kemas kini berdasarkan laporan daripada Al-Murabbi. Jadi kita akan hantar ke MPM. MPM akan keluarkan statistik. Status kualiti biak solehah pada bulan tersebut. Jadi sebenarnya biak solehah ni dikemas kini. Setiap bulan. Setiap bulan akan hantar Bukan sahaja PPMA, kita bukan sahaja sembang di Jubeha, Tababu dan sebagainya, Suhaileh, tak. Kita merangkumi Jordan keseluruhannya. Dan baru ni pun kalau ada yang cakna, kita dah keluarkan statistik untuk bulan Mac, April, Mei berkaitan dengan biak solehah di Jordan. Ada perasan juga dekat Betul? grup WhatsApp MPM kan, daripada poster MPM tentang peratusan KDNK ke KDNK apa ni biak solehah lah Biak solehah, ya, dekat Jordan ni. Okey. Dalam kesemua okey lah. Macam mana saya sebut tadi, ada 5 elemen. Yang pertama pemakaian, penjagaan masa, solat berjemaah, ikhtilat, pemberian ilmu. Confirm mesti ada antara 5-5 ni kan yang dititik beratkan ataupun kontroversi lah dekat Aman ni. Jadi kalau bagi press sendirilah, apa kalau dekat PMA ni benda yang paling kontroversi sekali? Dia kalau ikutkan lah daripada 5 ni, kalau kita nak sembang 5-5 pada hari ni mungkin suntuk lah masanya. Suntuk. Sejam tak cukup. Tak lepas. Jadi kita cuba sedaya upaya kita sembang setakat mana kita mampu. Jadi antara yang dititik beratkan di Aman, seperti yang ramai maklum lah, kita PPMA di Aman ni kita dianugerahkan dengan kelas lelaki yang banyak. Kita ada madarik, kita ada ma'arish, kita ada madarish dan sebagainya. Kelas-kelas lelaki bercambah di Aman. Betul. Jadi kita cuba sedaya upaya untuk kita sampaikan mesej kepada ahli untuk sertai kelas-kelas lelaki ni. Dan untuk peringkat PPMA sendiri, tahun ni kita cuba tubuhkan lajnah baru, Lajnah Daurah dan Talaki, ataupun ringkasannya LDATA lah. Yang ini dilead oleh siapa? Yang ini dikendalikan ataupun dikepalai oleh Timbalan Presiden Saudara Arif. Ya, Saudara Arif. Jadi untuk ahli-ahli PPMA dan juga untuk kita kata ahli MPM keseluruhannya, kalau nak tahulah, nak update berkaitan dengan kelas-kelas lelaki dan sebagainya, boleh rujuk situ. Tapi bila kita sebut penekanan terhadap kelas lelaki ni, timbul satu soalan lah. Macam tiba saya yang tanya untuk diri saya sendiri. Timbul satu soalan. Ada yang bunyi. Ada yang bunyi. Kata macam ni. Persatuan ni sepatutnya buat kerja persatuan. Betul. Bukan fokus lelaki dan sebagainya. Jangan tinggal persatuan. Saya macam ni ya, Rafif. Kita cuba untuk mengurangkan jurang lah. Walaupun ya hakikatnya kita tak boleh nafi memang akan ada lah pertembungan di antara persatuan dan juga lelaki dan sebagainya. Tapi kita cuba mengurangkan jurang. Kita kalau boleh kita nak menggabungkan elemen persatuan, elemen lelaki. Sebab kalau atau yang datang ke Aman pun memang untuk lelaki. Betul. Jadi kebanyakannya memang datang sini memang untuk belajar. Memang untuk belajar, memang untuk dapatkan kelas luar dan sebagainya. Jadi bagi saya agak kurang manis lah kalau dikatakan kita cuba untuk membahagi hang orang persatuan, aku orang lelaki. Jadi buat kerja persatuan je. Buat kerja lelaki je. Bagi orang persatuan, aku orang persatuan. Orang persatuan ni, bagi orang persatuan dia kata buat kerja orang lelaki. Dia ni tak erti hidup bersatuan, tak erti hidup bermasyarakat. Tak profesional lah. Tak profesional. Kemudian orang lelaki pula kata, dia ni mai buat kerja persatuan. Kita cuba tutup benda tu. Kita gabungkan sekali. Jadi kita tak ada lah istilah aku orang persatuan, orang lelaki dan sebagainya. Kita memang adalah kita orang persatuan, kita orang lelaki. Menggabungkan antara profesional, kita menggabungkan dengan ilmu. Betul. Jadi itu yang pertama lah berkaitan dengan pemberian ilmu. Betul. Yang kedua berkaitan dengan ikhtilat. Ikhtilat ni Rafi, sebenarnya dia adalah satu tajuk isu yang agak kita kata panas. Sebabnya kita cuba sedaya upaya untuk memendung lah hubungan yang baik ataupun hubungan yang sepatutnya terpelihara antara syabab dan juga akhwat. Maksudnya kita cuba meminimumkan hubungan yang tak perlu lah. Dan ada sahaja segelintir lah kita kata isu-isu berkaitan dengan sebagai contoh couple dan sebagainya. Kita tak nafi sebab sekarang kita berada di usia yang mendewasa. Jadi kita cuba meneroka dunia. Jadi ada perkara-perkara yang kita sebagai contoh lah, kita
mungkin ada pihak yang couple dan menonjolkan perkara tersebut di khalayak ramai. Jadi perkara tersebut cuba kita kurangkan berlaku. Jadi bila kita cuba kurangkan berlaku, sebagai contohlah PPMA memang saya bagi maklum, PPMA memang setiap kali ada event, setiap kali ada perkara-perkara yang kita buat sambutan secara bersama, PPMA kita akan keluarkan koror. Betul. Murabi sendiri kan keluarkan koror. Kita macam contoh apa? Contoh terdekat time sambutan Idul Adha, Bonian KMC, lepas tu sambutan Aidilfitri, memang akan ada koror yang dikeluarkan untuk menjaga biar salah. Kita akan keluarkan koror dan malah setiap kali event yang berlaku akan ada pihak yang ketiga, bukan persatuan, mungkin ada ahli-ahli yang dia atas kapasiti sendiri, dia cuba buat status tegur dan sebagainya. Jadi budaya-budaya tersebut memang hiduplah dia aman. Maksudnya kita cuba untuk jaga berkaitan dengan masalah ikhtilat ni. Tapi begitulah Hafif, sebab saya sebut panas ni, bila kita dianggap mencari-cari keaiban orang, kita dianggap menjaga tepikan orang. Jaga tepikan orang, betul. Menjaga tepikan orang. Selalu dengar benda tu, jaga tepikan orang. Dah kenapa ingat jaga tepikan Betul. orang? Dan untuk pengetahuan lah, kita untuk jaga bersalahan ni, kita tak pernah pun kita mencari-cari ataupun kita nak mengkritik, kita merasakan kita, bahasa sekarang ni orang sebut bahasa ahli syurga lah. Bahasa ahli syurga. Rasa macam ahli syurga. Tak. Kita taklah. Aku tak kata aku ahli syurga, hang ahli neraka. Ataupun tak. kau memang tak ada dosa ke? Kan? Malaikat. Dan sebagainya. Itu isu-isu yang bagi saya tak sepatutnya lah. Kita bukan untuk mencuba jaga ketepi orang, cuma kita nak memelihara, kita kata good circle. Biar yang ada di aman ni. Dan kalau kita tengoklah rentetan daripada generasi sebelum-sebelum ni, perkara-perkara sebegini sangat-sangat kurang. Itu berkaitan dengan ikhtilat. Dan yang terakhir lah, mungkin elemen yang terakhir berkaitan dengan pemakaian sopan. Pemakaian sopan pun menjadi agak panas lah. Pemakaian sopan ni merangkumi semua sebenarnya, syabab dan juga akhwat. Dan untuk peringkat syabab, alhamdulillah di Aman masih terpelihara. Saya tengok tak pernah lagi lah pemakaian tu tidak sopan. Maksudnya dari sudut contoh lah, syabab ni biasanya bila dia main futsal ataupun sebagainya, dia kurang sopan. Ada pihak yang mungkin pakai seluar pendek dan sebagainya. Jadi kau tu tak muncul di Aman, alhamdulillah. Betul, setuju. Cuma pemakaian sopan ni agak panas sikit jika melibatkan akhwat lah. Dan akhwat mungkin dia rasa insecure sikit, macam kenapa syabab ni nak tengok kritik-kritik pemakaian akhwat dan sebagainya. Jadi bukan itu murad kita, bukan itu yang kita kendaki. Kita hanya menyampaikan mesej, kalau boleh pakaian tu biarlah sopan dan sebagainya, kalau boleh, sebab kita membawa satu identiti, Hafiz. Sebenarnya kita pelajar agama. Andai bawa title Jordan. Iya. Andai kan pelajar agama ni, kita mengaji agama tapi kita tak membawa mesej agama itu kepada orang. Dan orang, dia sebagai contoh lah, kita boleh kenal seseorang tu melalui penampilan dia sendiri pun. Jadi contoh, sebagai seorang doktor, memandai dengan pemakaian ataupun baju doktor dia tu, orang dah tahu okey ni doktor. Macam tu juga dengan apa ni, mahkamah hakim. Ya, betul. Ada dia punya pemakaian dan sebagainya. Jadi mereka bangga, doktor bangga pemakaian ataupun penampilan sebagai seorang doktor. Jadi kenapa kalau kita belajar agama, cuma kita rasa agak kita rasa agak tak sesuai untuk kita tonjolkan. Jadi kalau bukan kita, soalannya adalah siapa lagi yang akan, who else? Siapa lagi? Who else? Kalau bukan saya, kalau bukan Afif, kalau bukan anda, siapa lagi yang akan Betul, setuju. Tunjukkan pemakaian sopan ni. Dan sebelum kita ending lah berkaitan dengan soalan ni, pemakaian sopan ni, sebenarnya benda ni disentuh pun. Maksudnya bukan PPMA saja yang sentuh. Sebagai contoh, saya ada lihat video Permai keluarkan doktor Jamiah yang sebut, dia minta kalau boleh pelajar Malaysia ni kekalkan kesopanan dalam pemakaian tersebut. Jadi dan saya sendiri pun memang ada sampai makluman, teguran lah daripada sini terdahulu berkaitan dengan pemakaian sopan ni. Katanya pelajar PhD di sini tegur. Maksudnya kalau boleh, dia kata suasana pelajar agama yang seperti dulu tu perlu dihidupkan. Oh, orang Jordan sendiri tengok orang Malaysia ni macam ni. Jadi kalau berkaitan dengan situasi itu, kita pun tidaklah melihat ataupun kita melihat pemakaian, kita update daripada hari ke hari dan sebagainya. Tak. Kita kalau boleh, kita nak hidupkan budaya orang kata. Kita tengok tu, okey, inilah budaya yang kita kehendaki di Aman khususnya lah. Menarik juga sebab saya pernah tanya dekat sini-sinilah, kenapa
dilarang akhwat ni untuk pakai seluar dekat jamiah. Sedangkan kalau seluar yang menutup aurat tak ada masalah. Betul. Rupanya dulu ada doktor seorang ni, dia ada seorang student Malaysia pakai seluar dan dia halau student perempuan tu. Nak kata betapa sikohnya dengan budak Malaysia. Jadi untuk menjaga sikoh kita dengan guru doktor tu, PMM keluarkan koror untuk kalau kat jamiah sebaiknya pakailah skirt, tak pakai seluar. Adapun kalau dekat tempat lain tak ada masalah lah. Tu. Jadi berkaitan dengan tu, kita pun macam ni lah Afif. Kita hanya mampu memberi nasihat, kita hanya mampu mengeluarkan koror dan sebagainya. Adapun kita bukan mengkritik. Kita tak kritik, kita tak okey hang salah, hang macam ni, tak. Jadi kita cuma mempromosikan, orang kata, kita promosikan kebaikan, apa salahnya. Begitulah. Betul. Okeylah. Jelas panjang lebar apa yang Pres sebut tadi. Okey. Sekarang ni kalau perasan, bukan kalau perasan. Okey, sekarang ni MPMJ dalam fatrah gelombang biar solehah. Ya, betul. Dan hashtag dia good circle. Tapi Pres, kita perasan bila gelombang ni berlaku, apa pendapat Pres berkaitan teguran secara umum macam ni? Contohnya yang berkait isu sensitif, berkaitan dengan couple atau sebagainya. Adakah ini dianggap syadid ataupun memang inilah yang kita kena buat? Kenapa tak just tegur dalam grup khusus ataupun just message personal? Ni nak bagi semua orang tahu ada masalah ni. Jadi pendapat Pres macam mana? Macam ni lah. Saya pun takut juga. Sebab kalau saya jawab ni mungkin Zat Gay ada yang kata saya syadid, menjauhi saya pula. Tak. Saya pun jangan risau. Just pendapat je lah. Dia pendapat dan saya pun berkawan dengan semua orang, kawan semua orang. Kita sekadar tegur dan sebagainya. Untuk pendapat saya secara peribadi lah. Mungkin ada yang mengkritik, kenapa perlu teguran secara umum, kenapa perlu di status, sehingga mungkin ada segelintir pihak yang terasa. Dia macam ni. Saya tak pasti situasi di tempat ni macam mana. Cuma setakat yang saya tahu, situasi dia aman. Kita di status aman ni biasanya hidup dengan selawat. Betul. Hidup Saya dengan selawat. dia. Allahumma Setiap salli hari ala Jumaat, Muhammad. Allah Muhammad. Jadi untuk isu berkaitan dengan teguran di status ni, saya secara peribadi lah, untuk teguran atas nasihat umum sangat-sangat digalakkan. Dan kita pun tidak mention. Bagi saya tak pernah melihat ada mana-mana status yang mention ataupun ditujukan secara khas, saya lihat situasi sekian-sekian di tempat sekian-sekian berlaku gini, sepatutnya tak boleh berlaku. Tak. Kita hanya tegur secara umum, Jadi bagi saya kalau kita mengaji sufik pun, bila kita guna lafaz umum akan kekal umum lah. Akan kekal umum. Jadi tak perlulah untuk kita rasa tak wajar, syadid dan sebagainya. Macam saya sebut tadi, kita bukanlah mengkritik ataupun ni, kita cuma hanya ingin vibe solehah tu hidup. Dan bagi yang mengkritik kata sepatutnya perlu PM secara personal. Betul. Ada yang sebut macam tu lah. Dia macam ni, untuk pengetahuan semua ahli lah, ahli PPMA, ahli MPM dan sebagainya, perkara-perkara berkaitan biasalah ni dikemas kini. Ada pun data dalam Murabi, ada pun dalam pengetahuan saya. Dan untuk pengetahuan pihak kalian semua, kami menilai, maksudnya situasi macam ni kita perlu PM personal ke, kita perlu beritahu secara umum ke, dan secara rangkumannya kita buat pelbagai cara. Dan bukan semata-mata kita hebahkan di status seolah-olah menyerang, tak. Kita pun ada je, kita gunakan sumber. Sebagai contoh, kita guna orang tengah, kita beritahu kat kawan, tegur kawan-kawan macam ni, jangan macam ni. Mana tak secara umum je, mesti tak secara umum, kita pun ada je secara individu dan sebagainya. Maksudnya kita pelbagaikan cara kita. Jadi untuk menatijahkan ataupun menghukum, kita kata PPMA syadid sebab setiap kali ni tegur status. Tak. Itu bukan the only way yang kita guna. Kita guna semua cara. Jadi wallahualam lah kalau masih lagi nak mengatakan saya syadid, Rafi syadid dan sebagainya. Kami duduk di kerusi ni. Jadi kena faham, bila kami duduk di kerusi ini, kita perlu laksanakan, itu tugas kita. Tanggungjawab. Itu tanggungjawab kita. Sebagai contoh lah, responsibility. Kita buat analogi lah, polis, dia memang tugas dia adalah untuk menjaga keamanan, untuk buat rondaan, untuk buat tangkapan. Jadi adakah dengan dia melaksanakan tugas dia tu, kita akan kata polis ni suka kacau orang? Tak. Itu kerja dia. Dan kami pun sedar, kita pun ada je kekurangan kita dan sebagainya. Tapi the most important
adalah kita rasa yang kita nak sebarkan kebaikan. Begitu. Wallahu a'lam. Jelas, panjang, padat. Yang press sebut. Okey. Tapi Nasih, ada satu lagi isu panas lah saya nak tanyalah Nasih kan. Tapi kita tanya lepas ni. Kita rehat jap. Okey, kita simpan dulu. Boleh. Kita kasih Tengah cool panas down, ni. cool down. Beres. Okey Nasih, kita sambung. Okey, sambung. Dah panas tadi kan, tapi ni lagi mungkin lagi panas. Mungkin Mungkin dia bukan setakat panas maknawi. Sekarang kita memang panas. Panas betul. InsyaAllah nanti kita akan set up studio yang lagi kemas. tapi ada Nasih jadi sejuk ah. Tengok. Okey, sambung soalan. Okey, tadi kita sebut pasal teguran umum kan. Okey Nasih, soalan dia macam ni. Apa yang saya perasan sebelum ni persatuan tak sentuh sangat isu-isu sensitif kan, contohnya rokok dan sebagainya. Tapi untuk persatuan kali ni saya tengok MPMMJ, PPMA sendiri banyak keluarkan contoh isu-isu sensitif berkaitan rokok, fatwa rokok, cara untuk tinggalkan rokok sekali dikeluarkan. Jadi ada yang mempersoalkan sebenarnya benda ni kan isu-isu sensitif. Jadi dan juga bukannya ramai yang terlibat. Berapa persen dia? Kan? Jadi adakah perlu untuk MPM atau persatuan ambil penekanan terhadap isu ni? Sedangkan ada banyak lagi isu-isu lain. Jadi macam mana? Dia macam ni. Kita setiap kali satu sesi kita akan muhasabah dan sebagainya, dan setiap sesi kita akan cuba tekankan perkara yang kita rasa kita perlu. Dan setiap sesi pentadbiran MPMMJ dan PPMA sebelum ni pun akan sentuh isu biak salihah ni. Maksudnya setiap sesi kita ambil serius je sebenarnya. Cuma kali ni kita cuba create gelombang yang baru. Dan kita cuba sentuh berkaitan isu-isu biak salihah, dan memang ada bunyi, ada permintaan daripada ahli, bukan sahaja pimpinan, untuk update ataupun sebarkan vibe ataupun teguran untuk menjauhi rokok dan sebagainya. Dan ia mendapat satu pertimbangan lah dalam mesyuarat MPM pun dapat pertimbangan, dan di Murabi pun kita pertimbangkan. Dia macam ni, kita tak nafi benda tu sikit. Cuma disebabkan sesi pentadbiran hari ni kita merasakan vape dan juga rokok ni adalah isu yang orang kata fresh, baru. Sebab vape, macam kita tahulah, industri vape ni dia sedang melebar lah. Dan isu vape ni bukan saja panas di Aman, di Malaysia pun panas. Sampaikan KJ nak masih KJ tak lihat. Sampaikan, ya betul, kita tak nafi. Maksudnya memang ada usaha untuk menghentikan vape dan sebagainya. Itu di Malaysia lah. Tapi saya nak maksudkan isu ni agak fresh. Dan bila kita perhatikan, kita cuba sedaya upaya untuk kita kawal circle tu supaya tak terjebak. Jadi kita elakkanlah daripada budaya vape ni meresap masuk, ataupun budaya merokok ni meresap masuk dalam student Jordan, ataupun lagi ramai tu, semakin bertambah. Jadi kita sedar memang wujud, mungkin akan kata sikit, tapi hakikatnya sikit tu wujud. Jadi adakah kita nak membiarkan perkara tersebut orang kata bertambah. Jadi kita pertimbangkan, kita perlukan. Tapi nasih tu. Saya pendapat saya lah kan. Ya. Ini saya ambil daripada cerita Imam Syatibi, bila mana dia nak tegur anak murid dia lah. Anak murid dia pada satu hari dia berjunuk tau. Tapi Imam Syatibi dia ni, biasalah ulama' tahu kan, tapi anak murid dia tak tahu. Dia tak tahu pun, dia lupa nak mandi. Jadi bila setiap kali anak murid nak tasmik dengan dia lupa. Dia lupa pula. Imam Syatibi akan suruh orang lain tasmik sebelum dia. Sampailah lepas orang tasmik, orang lain pula. Sampai dia tak boleh tasmik lama, dan dia sampailah dia teringat, aku belum mandi lagi. Jadi dekat situ nak sebutkan, nak teguran ni bukan semata-mata kita nak direct je. Maksudnya contoh kalau kita sibukkan dengan dia benda lain, contoh okey, kita tekan bab ilmu, jadi mungkin daripada ilmu tu orang lain akan terus jaga-jaga benda lain, contoh daripada segi adab dan sebagainya. Kalau bagi Nasir macam mana? Dia beginilah, praktikal ke praktikal? Begini, kita cuba create biak salihah ni. Bila kita create, dan contoh isu rokok kita bukan menyerang, Afif.
Kita tak pernah kritik janganlah merokok terbuka, kita buat status, tak. Kelapasan MPM buat keluar poster, kita keluarkan dari sudut hukum. Kita cuba menerangkan, kita cuba datangkan fatwa daripada Jordan, fatwa daripada Mesir. Kita datangkan supaya dari satu sudut orang mengetahuilah hukum merokok ni. Dan hakikatnya orang tahu pun. Cuma kita cuba bawakan pihak yang lebih berautoriti. Siapa saya? Saya nasihat nak beritahu jangan rokok. Siapa nak dengar? Betul. Atau kita buat podcast ni pun mungkin tak ramai yang dengar. Tapi gitu Ada mesti ada. Tapi siapa bahasa muda, saya tak ada autoriti yang kuatlah untuk berbincang tentang hukum. Jadi poster yang cuba kita keluarkan, MPM cuba keluarkan berkaitan dengan rokok, dan kita cuba bagi satu solusi untuk ahli tinggalkan rokok. Jadi berkaitan dengan isu rokok ni, bagi saya lah, kita cuba sehabis baik dah sebenarnya. Orang kata kalau pepatah dulu sebut, kita cuba menarik rambut dalam tepung, kita dapat rambut, tepung tak selera. Kita cuba. Atau sekarang ni tak dapat semua, jangan tinggal semua. Betul. Jadi berkaitan mungkinlah orang kata isu ni segelintir dan sebagainya. Saya ada je circle saya yang merokok, dan dia cerita maksudnya bagaimana proses dia meninggalkan rokok dan sebagainya. Ianya bergantung kepada circle, Afif. Dia berjaya duduk dengan circle yang baik dan dia berjaya tinggalkan. Jadi untuk di sana, kepada saya sendiri, nasihat buat saya, nasihat buat Rafif dan kawan-kawan, untuk kita yang tak terjebak dengan rokok, jangan cuba untuk terjebak. Sebab kita sekarang berada di umur yang kita nak cuba menerokok. Betul. Jadi kita cubalah elakkan perkara tersebut. Dan bagi sahabat-sahabat yang merokok, jangan rasa kita cuba menyerang dan sebagainya, tak. Kita cuba sebaik upaya untuk kita create circle yang baik. Mereka dan akan kita juga kan, tak ya, lari betul. benda tu. Dan kalian pun, bagi saya lah, bagi yang merokok, bila adanya sentimen ataupun dimainkan perkara sebegini, kalian pun akan merokok secara mungkin tertutup, takkan terbuka lagi. Jadi kita nak elakkan budaya menonjolkan perkara yang ganjil tu di depan ramai sehingga dia jadi normalisasi. Itu yang kita tak mau. Kita tak mau merokok ni dianggap perkara yang biasa. Tak, kita tak mau macam tu. Jadi kita cuba elak, dan inilah usaha-usaha kita, insya-Allah. Moga Allah pandu kita lah. Selesai. 2 soalan provoke saya. Okey. Saya pun cuba banyak jawab dengan banyak baik serang lah. nasi ni. Saya tanya, saya tak ada kaitan apa-apa. Jadi kalau kata ada yang terasa, saya minta maaf siap-siap lah. Jangan menganggap saya cuba menyerang dan sebagainya. Tak, saya cuba gitulah. Kita cuba jawab dengan sebaik-baik, lembut, insya-Allah. Okey Nasir. Dah sedar tak sedar berapa minit dah sebenarnya kita bersembang ni. Itulah. Okey, kita dah sampai dah dekat penghujung podcast kita pertama kalinya. Jadi kesimpulannya, sebagai Presiden Mahasiswa Aman PPMA, apakah pesanan Presiden kepada kami mahasiswa di Aman ni, khususnya dalam menjaga biak solehah? InsyaAllah. Terima kasih Rafi untuk soalan yang terakhir. Boleh lah pasang lagu sedih ni, tiba. Jadi untuk yang terakhir ni, daripada saya, pesanan lah ringkas daripada saya untuk diri saya juga, dan untuk semua ahli PPMA, dan bagi siapa-siapa yang mendengar podcast kita ni. Saya petik daripada sebuah syair Arab yang bunyi menarik. Dia sebut, Mali ara syam'a yabki fi mawaqidih. Aku tengok lilin ni, dia menangis-nangis di tempat dia tu. Dia menangis. Jadi timbul satu persoalan. Min hurqatin nari am min furqatil asali. Adakah dia sedih tu disebabkan kepanasan yang diterima, ataupun dia sedih sebab dia terpisah dengan tempat dia tu daripada madu dia tu. Jadi sebab apa dia sedih? Jadi tertanya-tanya. Jadi jawapan dia adalah, Man lam tujanishu fahdhar an tujalisahu. Jangan duduk dengan orang yang tak sejenis dengan kita, yang tak sebaik dengan kita. Jangan duduk. Sebab dia kata apa? Ma darra bi syam'i illa suhbatil fitali. Tidaklah lilin tu sedih hanyalah disebabkan dia tersilap sohbah, dia silap berdamping. Dia berdamping lilin tu. Kalau lah semua dia lilin, tak ada masalah. Tapi silap lilin tu dia teriak sebab dia berdamping dengan sumbu. Jadi bila dia berdamping dengan sumbu, dia bukan sejenis dengan dia, merosakkan diri dia sendiri. Jadi kita cuba elakkanlah untuk kita cuba dapatkan circle yang bukan-bukan dan sebagainya. Jadi kita create circle yang baik, kita buat circle yang baik, kita buat biak solehah. Jadi moga-moga
kita pun tahu kita ada kekurangan, kawan-kawan pun ada kekurangan. Cuma kita cuba buat biar soleh ni terbentuk. Dan sukalah untuk saya sebut juga kalam daripada ulama-ulama tasawuf. Ulama sebut Tasawuf. ma aflaha, takkan berjaya. Man aflaha, orang yang nak berjaya, illa bisuhbati man aflaha. Takkan berjaya orang yang nakkan kejayaan, melainkan dia bersuhbah dengan orang yang berjaya. Jadi suhbah ni penting. Berdamping dengan orang ni penting. Jadi kita cubalah berdamping dengan orang-orang yang soleh. Kita cuba berdamping dengan kawan-kawan yang baik. Moga-moga kita pun last sekali kita tergolong dengan orang-orang yang baik tersebut. Sebagai contohlah, saya sebut, saya terkesan sikit sebab saya ni dulu, saya bukanlah orang yang bahasa mudah lah. Saya datang ke sini baru saya tahu erti telaki. Jadi bila saya datang, saya rasa, saya tak tahu nak mula mana ni, terlalu luas. Nak mula usul fiqh, kau nak mula nahwu, sorok. Jadi tanya kawan ni, suruh mula kawan ni. Tanya kawan ni, suruh mula bidang ni. Jadi bila saya rasa terlalu luas, jadi saya terhenti, maksudnya saya rasa down. Jadi bila saya mengaji, ada satu matan Sulamul Usul. Dalam saya teringatlah bila saya baca sebuah matan Sulamul Usul tu disebut fahazi manzumatun mukhtasarah fi ilmihi nazamtuha muharrarah. Aku susun nazam ni untuk bagi mudah ingat dan sebagainya. Kemudian disebut tahdi ila mutawwalati kutubih. Moga-moga nazam ni jadi penunjuk, pemandu untuk kitab-kitab yang tinggi seterusnya. Wa tudkhilul arif biha fi hizbih. Dan moga-moga bila kita baca nazam ni, dia kata kita tergolong dengan orang-orang yang arif dalam bidang ni. Jadi begitulah maksudnya nak abang kat sini, pentingnya untuk kita bersuhbah dengan orang soleh. Kita bersuhbah dengan orang talaki, kita akan dapat kesan talaki. Kita bersuhbah dengan persatuan, kita akan dapat persatuan. Dan yang terakhir, andai kata kita bersuhbah dengan orang yang baik, insya-Allah bi'at salihah pun akan terbentuk. Dan akhir sekali, sukalah untuk saya bawa satu hadis kursi yang mana Allah Ta'ala sebut, ana ma'a abdi, aku bersama dengan hamba-hambaku, idza huwa dzakarani, ketika mana dia menyebut aku, wa taharrakat bi syafatah, dia sentiasa menatap di bibirnya tentang aku. Jadi moga-moga dengan adanya bi'ah yang baik, kita berjaya membentuk bi'ah yang baik, hubungan kita sesama manusia baik, hubungan kita dengan Allah Ta'ala yang baik, dan akhirnya kita akan bertemu bukan saja di sini tapi juga di akhirat sana, insya-Allah. Allah, nampak tak situ bagaimana susunan kata-kata nasihat daripada seorang presiden yang kita tahu dia adalah seorang presiden tapi juga mementingkan ilmu, gabungan antara profesional dengan ilmu. Itulah jadinya saudara nasihat Wan. Allah. Jadi itu terima kasih saudara Nasih kerana sudi menerima jemputan daripada kami podcast Raise Your Standard. Ini adalah first podcast yang kami jemput. Podcast yang pertama. Terima kasih. Jadi saya pun ucapkan terima kasih juga kepada pihak pengurusan, daripada pihak murabbi, kemudian para AJK yang terlibat secara langsung ataupun tidak. Itulah, moga kita bertemu lagi, dan saya haraplah korang-korang kita punya podcast ni level-level close kejap ke. Boleh. Akan datang lagi banyak lagi. Nawaina. Jadi begitulah, terima kasih. Dan tidak lupa juga yang di sebalik kamera ni sebenarnya geng-geng SUKM ni. Mereka banyak setup semua ni daripada tadi lagi. Betul. Jadi memandangkan ni adalah podcast pertama kami. Jadi terima kasih juga kepada para penonton yang sudi untuk mendengar coloteh-coloteh atau sembang santai daripada kami. Jadi jika ada penambahbaikan dan juga apa topik-topik yang perlu anda nak kami bawa, boleh suggest di ruangan komen ataupun boleh PM saya sendiri, insya-Allah. Itu sahaja daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raise Your Standard. InsyaAllah bertemu lagi. Okey, selamat. Terima kasih banyak. Tak nampak pun.